Bila kita bercakap tentang keluarga bahagia, itu adalah cita-cita setiap orang yang berkahwin. Walaupun hal ini kita baca dalam surah Khabar, ada seorang isteri yang sanggup mengikut cakap suami dia selama 30 tahun. Suami dia jadikan dia sebagai pelacur untuk membayar hutang si suami. 30 tahun. Di 30 tahun dia sayang pada suami dia jadikan dia perkara yang tak enak. Dan dia hanya insaf selepas suami dia meninggal. Jadi itu bukan kebahagiaan, itu derita, itu penyakit, itu masalah. Bahagia yang hakikatnya ialah kebahagiaan yang kita buat itu dalam keadaan Allah redha. Kalau Allah suka, Allah redha dengan apa yang kita bahagia, itu baru nama bahagia. Tapi kalau kita bahagia, Allah tak bahagia dengan kita, Allah tak redha dengan kita, itu bukan bahagia. Kita orang bahagia ustaz. Kita orang bulan puasa, kita orang tak puasa. Saya dengan suruh saya okey sah. Itu macam tak ada gaduh kan. Puasa pun tak puasa sembahyang pun tidak. Kita orang biasa tu kita carry ustaz. Carry dia cakap. Walaupun dua-dua you tak sembahyang, you suka dua-dua suami isteri tak puasa, tapi Allah tak suka, itu bukan nama dia bahagia. Bahagia itu bila kita buat, bila kita dapat menikmati kebahagiaan dalam keadaan Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha. Yang ini baru dipanggil sebagai bahagia. Baik, bagaimana cara untuk mendapat kebahagiaan? Mesti dua-dua orang main peranan, suami dan isteri. Suami ambil alih peranan isteri. Punca-punca nak jadi bahagia, hilang. Punca nak kehilangan bahagia. Contoh saya buat, seorang perempuan, dia jawatan dia besar, suami dia jawatan kecil. Kecil maknanya dari kecil. Jadi bila balik ke kampung halaman, orang tua di kampung bising, suami engkau tu gajinya kecil, menumpang engkau saja, gajinya kecil, memalukan saja. Jadi suami tension, isteri tension, balik Kuala Lumpur, isteri kata awak pergilah sambung belajar. Pengajian awak saya tanggung, rumah tangga saya uruskan, awak kerja awak belajar. 3-4 tahun dia belajar, dapatlah ijazah. Dan bukan setakat dapat ijazah, dapat juga madu yang baru. Ini kebijaksanaan suami dia. Sebab apa yang suami dia bercinta lain, berkahwin lain? Sebab dia rasa free, tanggungjawab tak ada. Sekolah, isteri hantarkan anak-anaknya. Belajar dapur, isteri yang carikan. Belanja poket, isteri yang bagikan. Segala urusan rumah tangga, bil elektrik, bil air, bil sewa, bil kereta, isteri yang uruskan. Suami uruskan apa? Dia uruskan dirinya sendiri. Bila duduk berjauhan daripada isteri dan anak-anak, apa yang dia nampak yang depan mata dia. Apa yang depan mata dia yang lain dia. Akhirnya bercinta. Bila bercinta nak kahwin, datang jumpa saya, minta saya tolong nasihatkan suami dia. Dia bawa dengan anak-anak dia. Ustaz, cuba tengok anak-anak saya. Ustaz, kesian tak tengok. Saya pun tengok seorang-seorang. Saya kata kesian. Apa masalah kak? Masalahnya Ustaz, bapak dia orang ni nak kahwin lagi. Saya lalu yang menanggung dia lah apa dia. Saya tanya pada dia, ya kak, gatal pergi tanggung tu apa? Jangan salahkan suami dulu, salahkan akak. Ya akak kata gatal, itu tanggung dia apa? Sepatutnya suami nanggung akak. Kata Ustaz, gaji dia kecil, saya malu Ustaz. Biarkan kecil, asalkan tak hilang suami. Biarlah, apa salah? Sekarang orang kampung tu nak tolong akak ke? Mak bapak akak nak tolong akak ke? Keluarga akak nak tolong akak ke bila dia malukan?
TV depan aku, makan depan aku, tengok Malaysia lawan Singapura hoki pun depan aku. Sekarang akak pergi kerja seorang-seorang, tidur seorang-seorang, tengok TV seorang-seorang, makan seorang-seorang dengan anak. Suami dia rasa bebas sekarang. Dia dah kahwin ke belum? Udah Ustaz. Kalau udah aku saya boleh buat. Ustaz buatlah awak jampi tak bayar. Asal jampi kau. Jadi ini tuan-tuan, saya cakap pada akak, biarkan suami itu tidak ada masa berfikir untuk benda lain. Lama-lama dia tidak berfikir untuk perkara lain. Sekarang dia rasa seronok, gaji dia jalan juga, dapat duit lagi, dapat duit lagi, boleh buat pinjaman lagi. Jadi kalau tuan-tuan kita ambil alih tanggungjawab orang, kita yang jadi masalah. Sumpah, isteri-isteri abang-abang ambil tanggungjawab dia. Tanggungjawab isteri abang-abang ambil, maka abang-abang akan menjadi orang yang dikontrol. Abang akan dikontrol oleh isteri abang. Sebab semua bapak tanggungjawab dia, memasak, mengemas rumah, abang nasib tak salin dia abang. Kalau abang boleh salin, isteri pun suruh, awak salin pula tahun ini, saya nak rest. Jangan, masing-masing buat tugas. Tanggungjawab suami mencari nafkah, tanggungjawab isteri menjaga rumah tangga. Dua-dua ni buat clear. Punca kenapa yang jadi keretakan rumah tangga, punca adalah sebab tidak melaksanakan tanggungjawab. Jadi orang tanya kepada saya, tak bagaimana nak jadi keluarga bahagia, masing-masing buat punca supaya tidak ada perasaan kecil hati, tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan jemu. Baik, saya nak sebutkan pada tuan-tuan apa yang saya cakap ini dalam buku saya yang ada yang terbaru pula buku saya ada buku yang terbaru. Satu buku ini dan satu lagi buku puasa ini saya berikan khas untuk puasa. Yang ini buku saya terbitkan, saya tuliskan untuk suami. Saya tulis buku ini mewakili orang laki-laki. Apa yang saya orang laki-laki nak kepada orang perempuan sebagai seorang isteri. Jadi abang-abang ini segan nak cakap dengan isteri. Kadang malu, kadang segan, kadang penakut, macam mana. Jadi saya mewakili orang laki-laki, saya tulis. Saya orang laki-laki, apa sebenarnya yang saya nak daripada seorang perempuan, daripada seorang isteri. Nanti kalau saya tulis pula, saya seorang perempuan, apa yang saya nak daripada seorang laki-laki. Ya, saya akan menjalani kemudahan dan binalah. Ada 33, saya sebut paling tepat 33. Yang mana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kepada orang perempuan, nak jadi isteri salehah, nak jadi isteri yang baik. Saya orang ini saya buat tentang perempuan. Pagi kita buat ada 33 betul, ataupun 33 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan menolak kebaikan suami, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi berkata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka diperlihatkan kepadaku, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan yang kafir. Lalu baginda ditanya, bagaimana mereka kafir kepada Allah? Baginda menjawab, mereka menolak suami dan kebaikannya. Jika kamu berbuat baik kepada salah seorang daripada mereka setahun, kemudian dia melihat semua perbuatan buruk daripadamu, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan daripadamu. Hadis riwayat Bukhari, dia dalam bab Al-Qusuf, dalam kitab Al-Qusuf. Baik, teman. Berbaik orang baca. Nombor satu, akak-akak orang perempuan, saya suka bagi nasihat. Jangan menyebut kepada suami dia, selama ini saya tak pernah tengok awak jaga saya, selama ini saya tak pernah rasa kebaikan daripada awak. Hanya kerana apa? Hanya kerana satu permintaan isteri tidak ditunaikan, maka isteri bercakap pada suami, abang tu memang selama ni awak tak pernah menjaga saya. Kata Rasulullah
Rasulullah bila cakap macam itu terbatal amalan selama ini. Saya suka sebut pada tuan-tuan, baik suami baik isteri, kalau tuan-tuan mencari jahat suami, jahat isteri, memang jumpa. Maka dengan sebab tuan-tuan mencari buruk, dengan sebab itulah bergaduh dan bercerai. Saya suka tengok tuan-tuan di Singapura ni tidak ada gaduh-gaduh. Saya suka. Ya, tidak ada gaduh-gaduh, tidak ada kontroversi tentang politik, tentang apa benda politik apa benda, tak ada. Tapi kalau tuan-tuan pun tahu keadaan di tempat saya, politiknya 24 jam sehari, setiap hari dalam setahun. Kerjanya 24 jam. Politik tak habis-habis. Ya, masuk jaga, keluar jaga, video perasaan, suruh dia naik, suruh turun. Macam-macam lah tuan-tuan. Daripada GST, AST, semua semuanya politik lah. Siang malam, pagi petang, kerjanya politik. Kita tak ada kerja lain. Jenuh saya cakap, tak buat ada kerja lain, nanti pilihan raya juga bangkah lah. Ini dia orang bangkah macam cerita Alibaba berjalan. Semua itu dia bangkah. Dia suruh bangkah rumah Kasim Baba. Di bangkah ni semua rumah Baba macam. Begitulah bandingannya. Tuan-tuan di sini tak ada apa-apa jalan dia buat kerja masing-masing. Baik, kenapa jadi wujudnya pergaduhan, perpecahan, persengketaan, perselisihan tak habis-habis? Sebab suka mencari salah. Dia tak cari baik. Bila kita mencari salah dan kita besarkan salah itu, kebaikan yang lain semuanya padam. Itu punca. Sumpalah akak-akak dengan suami akak-akak. Akak-akak dengan suami, adakah puas hati semua? Tak, takkan ada orang yang 100% puas hati. Kak Leha dengan suami Kak Leha, Abang Leman okey. So far sungguh. Ada komplain? Tak ada komplain. Bohong. Mesti ada yang tak puas hati. Apa yang tak puas hati Kak Leha? Cakap bahawa suami Kak Leha ada ustaz, dia malas flush. Asal dia masuk tanah, dia buang, nak tekan pun dia malas. Ya Allah, betul-betul. Apa tu kenapa Kak Leha kata tak cerai? Ya Allah ustaz, apa nak diceraikan? Di rumah Kak Leha banyak lagi pelas air ustaz. Pelas nasi tu ada segala pelas tu ada ustaz. Dia bagi je Kak Leha daripada gelang, dari semua isi ustaz. Dia bagi makan nasi Kak Leha daripada beras hidup, beras mati, semua ada ustaz. Dia bawa Kak Leha pergi umrah, dia bawa Kak Leha pergi jalan dekat Melaka, nasi sampai tak terjadi banjir itu ustaz. Setakat tak ada flash tu tak ada masalah ustaz. Kak Leha boleh flash. Tetapi kalau Kak Leha besarkan masalah flash, itu diungkit. Baru Abang ni gila tu, nyanyok ke apa? Berkali-kali saya cakap, getik. Padahal itu gelang suami dia. Berkali-kali saya cakap, flash. Gegak gelang ni. Dia tak nampak gelang, dia nampak flash. Dia kata, abang, kucing pun sekarang pandai berak dalam kepala tau. Kucing pun pandai flash tau. Awak ni terus ada kucing lagi. Sudah. Tampar aja pula. Ini masalah dia. Banyak lagi kebaikan. Kenapa tak nampak? Hanya nampak buruk. Itu punca lah. Macam kes yang 3 hari lepas di Malaysia, suami ceraikan isterinya kerana isterinya berubah. Cerai. Aku ketik tengok kau berubah. Macam puaka yang rapid. Macam lenak berubah. Bercerai. Kasih hilang kerana berubah. Sedangkan kita boleh spray je, inaikan sebab tu Kak Leha, saya cakap pada Kak Leha dia, yang mana dah berubah, inaikan Kak Nak. Kalau Kak Nak bertulung cantik lah, balik rumah beri dah tak bersikat. Tengok berkembang dulu, tengok sikit Indonesia lawan Singapura bola. Ya, aset gol itu kau berubah. Suami
bukan masalah. Jadi kalau kita besarkan uban, memanglah boleh cerai, tapi kita tak nampak jasa dia. Uban-uban pun dia berubat kerana dia fikir masalah anak, dia berubat kerana dia fikir masalah aku, dia berubat dia melahirkan anak-anakku, dia berubat dia lah yang menjaga anak aku, apa pun nak ceraikan. Bagaimana tak nampak uban? Awak pakai je spek mata hitam semalam, tak nampak uban dia gelap di depan. Kan kecil itu. Sebab tu Nabi kata pada orang perempuan, jaga-jaga, jangan mengatakan pada suami, abang tu memang tak pernah jaga saya, awak memang tak pernah peduli saya, selama ni awak ada kisah saya. Sedangkan suami banyak berjasa kepada kita. Rasulullah kata, siapa yang cakap macam itu, maka batallah amalan-amalan dia selama ini. Jadi dua-dua kita kena ambil. Jangan besarkan masalah keburukan isteri, jangan besarkan keburukan suami. Tengoklah kebaikan dia. Kebaikan dia mengatasi keburukan, ambillah kebaikan. Tetapi kalau keburukan isteri, keburukan suami lebih banyak daripada kebaikan dia, ambillah keburukan, pergilah minta cerai, pergilah cari orang lain. Sebab berkahwin dan mengekalkan dalam keburukan lebih besar bahayanya daripada lebih besar bahayanya kalau kita kekal dalam keburukan. Itu pertama. Baik, hadis kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara: kerana hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya. Nikahilah perempuan kerana agamanya, nescaya kamu tidak akan menyesal. Baik. Kedua, jadilah perempuan, jadilah suami yang dinikahi kerana agama. Tadi pesan saya nombor 1, jangan menolak kebaikan suami atau kebaikan isteri. Okey, pesan kedua, Nabi kata manusia ni dalam kita banyak-banyak dia berkahwin, dia akan ada 4 sebab dia berkahwin. Akan ada 4 sebab. Okey, saya baca dalam blog semalam, satu perempuan dia tulis dalam Facebook. Dia kata, syukur masih ada yang mau menerima aku walaupun aku sudah tiada dara. Terima kasih sampai itu lagu bibi dengan boyfriend ni. Jadi dimasukkan dalam Facebook dia, syukur masih ada yang sudi menerima aku walaupun aku sudah tidak ada dara. Thank you. Sampai itu lagu bibi. Keluar dalam Facebook dia. Bayangkan, mak dia tengok, bapak dia tengok, adik-beradik dia tengok, cikgu sekolah dia tengok, kawan dia tengok, dengan bangga dia mengaku dia sudah tidak ada dara. Dan laki-laki penyelamat dia pun bangga dia kan. Itu budaya kita. Ya, sekarang ni Masya Allah, subhanallah. Jadi manusia ni akan berkahwin kerana apa? Yang pertama, ada yang berkahwin kerana harta, sebab dia banyak wang. Walaupun tua tak kisah, walaupun body, ya Allah, macam buah pek, tak apa, tetap dia nak sebab wangnya cantik sangat. Akak-akak berkahwin dengan laki-laki sebab apa? Sebab wangnya. Tengok keretanya Lamborghini, dia pula asal orang Lambo Perak, maka kegemaran dia pun pakai Lamborghini. Walaupun laki-laki itu tua tidak ada masalah Ustaz, jadi wangnya sentiasa muda, maka kahwinlah umur 80 dengan umur 20 tahun. Muka tak segak pun tak apa, jadi wangnya segak. Ada orang yang berkahwin kerana keturunan. Saya keturunan Said, isteri saya keturunan Saifah, kita adalah satu, maka kahwin. Sebab keturunan, saya keturunan ini, awak keturunan ini, boleh. Saya keturunan titik serati, awak keturunan bulu betul, maka tak boleh kahwin. Ini titik serati dengan bulu betul ni cerita apa nama Usam Gerut. Bila Sariful pergi membina saya, ini saya berhenti
nama hamba Mekah alam sengketa. Kerjanya bergaduh itu dan nama pun sengketa. Tak gaduh pula. Ditolaknya pinangan. Nampaknya kita tidak boleh berkahwin. Anak saya keturunan ini sekali. Anak ini pula betul. Tuan-tuan. Yang ketiga, ada orang yang berkahwin kerana cantik. Abang-abang kahwin kerana apa? Kerana cantik. Ya Allah, matanya subhanallah. Sudah banyak space 1999. Ada laki-laki yang berkahwin kerana hidungnya melantung ke hadapan Pak Sunnah. Ada apa-apa yang berkahwin dengan laki-laki sebab segak matanya biru. Ada yang balik cek-cek apa? Bulu dada ni daripada pusat naik ke muka. Subhanallah. Maka dengan sebab bulu dada aku dia kahwin tuan. Yang keempat, ada orang yang berkahwin sebab agama. Sebab agama. Walaupun dia tahu laki-laki itu dah berkahwin dah. Dah ada isteri pun dia sanggup lagi. Tak apalah encik, tak apalah ke imam, tak apalah ustaz. Saya nak kahwin ke ustaz. Isteri nombor 3, nombor 4 pun tak apa. Janji kahwin dengan ustaz. Yang ni pun ada datang jumpa saya. Ustaz, ambillah saya ustaz. Jadi nombor 2 pun tak apa, nombor 3 pun tak apa, nombor 4 pun tak apa ustaz. Saya kata nombor mana pun tak boleh dapat. Sebab dah penuh kotak. Mana boleh nombor 5 dapat. Minta maaf kak ya. Ya Allah, iya ke ustaz? Minta maaf kak ya, dah penuh kotak. Sebab umurnya 64. Cubalah 24. InsyaAllah tak boleh dengan ustaz. Pak saya datang minang saya tu 64 rumahnya. Penuh lah tak minta maaf. Beda dah tua. Cuba 24 insyaAllah. Orang-orang jahat betul saya kasih. Jadi tuan-tuan, ada orang yang berkahwin kerana agama. Dalam 4 benda ini, yang mana bagus? Kahwin kerana keturunan pun bagus, kahwin kerana cantik pun bagus, kahwin kerana dia punya dunia dia, pekerjaan dia pun bagus, agak harta dia. Kahwin kerana agama pun bagus, tapi dalam 4 ni yang mana paling bagus? Yang paling bagus ialah kerana agamanya. Bukan maknanya tuan-tuan kahwin kerana keturunan jahat. Bukan maksud macam itu. Kenapa kau kahwin dengan dia? Dia cantik. Ya, dia cantik tak elok. Cantik ni Allah yang bagi, Allah yang buat. Mana boleh kita kata tak elok? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang bagi kita segak, Allah bagi kita cantik. Kenapa benci dengan kecantikan? Kahwinlah dengan yang cantik. Hati tuan-tuan tak tengok yang lain lah. Isteri tuan-tuan pun cantik. Masya Allah. Kalah Aishwarya Rai. Saya orang baru pun kalah. Saya orang baru tengah muda lah. Sekarang kita pun tengok orang. Tengoklah, pilihlah yang cantik supaya tuan-tuan cakap di rumahku lagi cantik. Di rumahku lagi cantik. Akak-akak carilah laki-laki yang segak. Suami pun lagi sadar. Dah, ini tidak Kak Ustaz. Saya pun ambil biasa-biasa Ustaz. Dengan gelap, dengan apanya. Tengok-tengok perempuan lain, ya Allah, mata bulu pening pengentik di situ Ustaz. Aduh, besar kami ni. Rahmah besar. Tak salah tuan-tuan, ambil orang yang ada harta. Dia boleh bantu tuan-tuan. Kita orang susah, kita orang miskin. Tuan-tuan gaji kecil, gaji $45,000 je, gaji kecil. Tiba-tiba perempuan dia gaji $50,000 kata, saya nak kahwin dengan awak. Awak kahwin dengan saya. Awak berhenti kerja, duduk di rumah. Awak jaga anak-anak saya, awak jaga rumah, awak jaga masak-masak. Saya bagi dalam awak $10,000 sebulan. Suka lah. Dia tak tengok TV, tengok cerita Korea. 4 tahun daripada cerita Korea di rumah. Tak salah. Tetapi dalam 4 ini yang mana terbaik? Yang terbaiknya ialah agama. Ambillah yang agama. Bukan makna yang 3 lagi dibenci. Ini kadang-kadang kita salah faham tentang hadis ini. Baik, sekarang Nabi kata orang yang berkahwin kerana agama itu orang terbaik. Maka tuan-tuan, apa kewajipan kita? Kewajipan kita ialah jadikan diri kita orang beragama. Abang-abang yang belum kahwin di sini, akak-akak yang belum kahwin di sini,
jadikan diri kita orang yang beragama untuk jadi terbaik untuk didikan. Cuba tuan-tuan tengok kita sekarang di sukan C. Orang yang nak masuk sukan C ni, dia training berapa tahun? Tuan-tuan ingat dia training 2-3 hari, kurang-kurang sebulan 2, kurang-kurang 2 tahun, kurang-kurang 3 tahun. Bukan setakat training di Singapura, training di Australia. Yang Malaysia punya bukan setakat training kat Kuala Lumpur tu, pergi ke China tu terjun. Latih di China 3-4 bulan macam mana cara nak terjun bom tu. Yang mana melatih dalam negeri tu tu yang terjun melontar bom. Tak sempat nak guna Kuala Lumpur. Udah melontar dia kosong apa guna. Masuk hospital mana. Maknanya sebab kurang training ni. Tapi yang mana training dapat turun latih yang bagus, dapat tempat latihan tu cuba tengok dia terjun. Air pun tak kocak macam-macam. Sobalah kita tuan-tuan nak masuk sukan C, nak masuk sukan, kita perlu training. Kenapa tidak training untuk jadi laki-laki budiman? Kenapa tidak training untuk jadi isteri yang budiman? Saya cakap pada tuan-tuan, saya ada sekolah ulama. Ada pelajar perempuan 35 orang pelajar perempuan. Sekarang umur majoriti 16, 17, 18. Yang kecil-kecil dalam 23 tahun itu apa nama tak aman. Tapi majoritinya 15 tahun ke atas. Apa yang saya ajar sekarang, selain daripada mereka menghafaz Quran, selain daripada mereka belajar tentang akademik, saya juga mengajar bagaimana untuk memasak. Panggil tukang masak, ajar cara masak, cara mengemas katil pun saya ajar, cara lipat kain, cara mengandam diri. Panggil makcik daripada spa mana tu, bukan makcik lah, akak. Cara nak cuci rambut, cara nak cuci muka. Jangan ambil jalan mudah je, muda muka gelap nak bagi cerah. Lalu putih katanya. Yang mana abang, tak faham juga. Dekat Malaysia tengah viral tu. Yang abang, tak faham juga. Saya nak latih mereka supaya kahwin nanti jadi isteri solehah. Masak pandai, cuma beranak dia tak ajar dia. Yang tu tak ada praktikal, sendiri buat. Kalau saya mempraktikkan dengan dia orang, keluar surat kabar tentang Ustaz Kazim ditangkap kerana mempraktikkan mereka. Tuan-tuan, saya nak ajar budak-budak ini jadi anak-anak salehah. Kita sekarang mempersiapkan pada mereka akademik. Akademik bagus, pelajaran bagus, kemahiran bagus. Tetapi kemahiran untuk menjadi isteri kita tak ajar. Orang dulu-dulu dia mengajar anak-anak dia menjadi isteri. Bila istrinya bagus, anak-anaknya kan bagus. Bila istrinya bagus, dia akan mendapat cucu-cucu yang bagus. Sekarang kita terlalu mengejar keduniaan, perjawatan, pekerjaan sampai kita terlepas satu benda yang penting. Apa dia? Menjadi suami yang bagus, menjadi isteri yang bagus. Kalau dulu di Malaysia dia pakai sains rumah tangga. Sekarang sudah tidak ada mata pelajaran sains rumah tangga, sudah tidak ada. Dia tukar oleh sains saja. Dulu dia pakai jadi sains. Ya, sains inilah, sains tulis lah, sains tak tulis lah, termasuklah sains rumah tangga. Kenapa kita tak ajar satu benda yang akan kita jumpa? Baik, saya di sekolah dulu saya belajar matematik. Kena lulus matematik. Kalau dapat CJ, lulus matematik. Kalau tak lulus matematik, nanti juga ulang balik Julai paper, ulang balik Julai paper, ambil kertas Julai. Sedangkan saya tak guna matematik. Saya sekarang jadi ustaz, ada guna matematik. Ada saya belajar matematik betul-betul. Begitu juga, tuan-tuan pergi ke Malaysia, budak-budak juru tol. Kerjanya duduk dalam tol, undik tol. Dia di sekolah dulu belajar geografi, belajar sains dan sebagainya. Ada kena-kena dengan memberi tiket tol. Belajar 16-17 tahun, tiba-tiba dia pergi tol. Bagi dia kursus di sekolah dia cara-cara memberi tiket tol pula. Tetapi
Benda yang kita tak belajar, benda yang kita nak jumpa, kita tak belajar. Apa yang akan kita jumpa selepas sekolah? Jawapannya kahwin. Kenapa tak diajar ilmu kahwin di sekolah? Apa yang akan kita jumpa selepas sekolah? Membawa kereta. Kenapa tidak diajar di sekolah-sekolah umur 15 tahun cara pemanduan berhemah? Yang ini yang saya buat kepada budak-budak di sekolah saya. Umur 18 tahun, you mesti dapat lesen. Kita panggil cikgu sekolah memandu, datang mengajar cara pemanduan. 2 tahun dia belajar bawa kereta. Sampai dia cekap, sampai dia boleh memandu, okey, pergi tes. Dapat lesen, keluar daripada sekolah, CJ dia dapat, 30 juzuk dia ingat, lesen pemandu dia dapat, lesen nak kahwin pun dia dapat. Ini nama dia kemahiran. Maka tuan-tuan, jadilah perempuan, jadilah laki-laki yang dinikahi kerana agama. Jadi kita ucap tahniah daripada Ustaz Har, H-A-R-R. Dan jawatan kuasa masjid tuan-tuan ni yang buat program kecil. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita orang yang beragama, yang boleh dinikahi kerana agamanya. Sebab Nabi kata itulah yang terbaik. Tuan-tuan, persiapkan diri tuan-tuan jadi orang yang beragama. Apa makna orang yang beragama? Penceramahkah, ustazkah, imamkah? Tidak. Semua di sini boleh jadi orang beragama. Baik di sini sukarelawan, baik di sini cikgu sekolah, baik di sini pegawai kerajaan. Tuan-tuan ada ilmu agama dan tuan-tuan mengamalkan ilmu tuan-tuan dipanggil sebagai orang beragama. Saya beragama. Yang dikatakan beragama itu siapa? Tuan-tuan di sini cikgu sekolah. Siang malam belajar agama dan tuan-tuan mengamalkan agama. Tuan-tuan adalah orang beragama. Walaupun tidak pegang title ustaz, penceramah, ustazah, tok imam, tok siap, tok bilal. Walaupun tuan-tuan hanya sebagai seorang pemandu teksi. Tetapi tuan-tuan ada ilmu dan tuan-tuan mengamalkan ilmu, tuan-tuan dipanggil orang beragama. Jadi agak-agak makcik-makcik jangan anggap orang beragama ni mudah hafal Quran 30 juzuk, mudah sekolah agama tak. Itu tak disebut tuan-tuan. Yang disebut ni ialah ada pengetahuan agama dan mengamalkan ilmu yang dia dapat. Baik, nombor 3. Nombor 3, jadilah perempuan salehah atau suami yang soleh untuk isterinya. Baik, sekarang kita dah kahwin. Bagaimana dan apakah tanggungjawab kita sekarang? Nabi sebut di dalam satu hadis daripada Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya, daripada datuknya, dia berkata, antara kebahagiaan anak cucu Adam ada 3. Dan kesengsaraan anak cucu Adam juga ada 3. Pertama, kebahagiaan anak cucu Nabi Adam bila dia mendapat nombor 1 isteri solehah, nombor 2 tempat tinggal yang layak, dan nombor 3 keselesaan kenderaan yang selesa. Tuan-tuan, Nabi sebut tuan-tuan akan bahagia bila tuan-tuan dapat 3 benda ni. Isteri solehah, nombor 2 rumah yang bagus, dan ketiga kenderaan yang bagus. Tetapi tuan-tuan akan mendapat kesengsaraan bila tuan-tuan dapat 3 benda ni. Isteri yang buruk, rumah yang sempit, dan kenderaan yang buruk. 3 benda ni akan menjadikan tuan-tuan sengsara. Baik, kita tengok satu saja. Apa yang membahagiakan kita? Yang membahagiakan kita ialah dapat isteri solehah. Kalau orang perempuan dapat suami yang soleh, yang itu bahagia. Syukur. Isteri tak buat hal, dia suami pergi kerja, isteri dikerjakan orang. Ini jahat. Suami keluar pintu depan, isteri keluar pintu belakang. Dapat jenis ni tuan-tuan, 2 hawa kita.
dapat isteri yang menjadikan kita sekarang dah tak telefon mak kita. Kita kahwin dengan satu perempuan yang kenduri keluarga dah tak balik. Adik-beradik kita pun dah tak datang rumah kita. Saudara mara pun dah tak ziarah kita. Apa sebab? Bergaduh dengan isteri kita. Cek balik, apa masalah awak? Awak dah memutuskan hubungan saya dengan mak saya. Awak dah putuskan hubungan silaturahmi saya dengan abang-abang dan kakak-kakak saya. Isteri macam ini tuan-tuan buruk. Begitu juga akak-akak. Akak-akak akan dapat kesusahan bila dapat suami yang jahat. Lambat sikit pengampau. Ada isteri yang mengadu pada saya, waktu dia haid pun suami berhajat. Dia kata, Ustaz, kalau saya tak bagi, dia tampar, dia pukul dia saya, Ustaz. Akak sediakan lembu seekor. Akak haid, dia tak bantai lembu. Apa dia jantan? Sampai tak fikir halal dan haram, sakit tak sakit, uzur tak uzur, akak-akak akan menderita. Ada satu perempuan tuan-tuan, dia telefon saya, dia kata, Ustaz tolonglah Ustaz, suami saya ni gila. Saya tanya gila apa kak? Tahap gila ni Ustaz. Dia bawa balik jantan lain, suruh tidur dengan saya, dan dia nak tengok aksi secara live in person. Tu gila Ustaz. Saya kata memang akak tu nama dia gila babi. Sebab babi memang macam itu. Babi ni tuan-tuan, kalau dia ada babi betina dengan babi jantan, dia orang ni couple. Babi jantan dengan babi betina ni couple. Kemudian babi lain datang untuk romen babi betina ni, couple dia yang babi jantan tu akan tolong sekali. Sebab tu Nabi Islam melarang kita makan binatang. Sebab bila kita makan binatang itu, kita akan mewarisi perangai. Perangai hilang sifat jealous. Hilang sifat jealous kepada isteri kita. Orang nak tengok rambut isteri kita, tengoklah. Orang nak tengok peha isteri kita, tengoklah. Orang nak tengok isteri kita pakai berkembang, tengoklah. Tak apa, saya open. Ini tuan-tuan mewarisi sifat-sifat yang saya katakan tadi. Yang saya kata akak tu nama dia gila babi. Babi dia akan share. Sebab tu ayam dia berlawan. Makanlah ayam tu tak apa. Ayam betina dengan ayam bapa, dia romen dia ayam betina. Cuba datang ayam lain, nak romen juga ayam betina dia. Oh, dia kata step over my dead body. Itu yang berlawan kumpak. Tua dia pula tu bergaul dengan jiran dia. Aku begini dah. Judi pula dia orang. Yang ayam tadi tu dipend mahu dia. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, nombor satu, kebahagiaan kita bila kita dapat isteri salehah. Akak-akak yang balik langsir ni, balik tiang ni, dapat jadi isteri salehah, habis spring. Abang-abang yang mana dapat isteri salehah, elok, senang nak dapat. Walaupun rupa dia tak menarik, tapi hati dia menarik. Itulah menenangkan jiwa. Akak-akak dapat suami salehah, elok. Walaupun lubang hidungnya tidak kenal apa-apa, tapi menjadi pujaan hati itu, tak apalah, tak jadi masalah. Sebab itu yang menenangkan. Saya keluar daripada rumah hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad dan 5 hari. Saya nak naik pakai terbang nanti pukul 2.30 nak pergi ke Pulau Pinang. Malam nanti insya-Allah baru saya jumpa. 5 hari tuan-tuan. Sebab tu saya kata saya ni tuan-tuan boleh ikut, tapi bukan semua. Tuan-tuan apa yang saya cakap ni baik, tuan-tuan ikutlah. Mana keluarga saya yang buruk, saya ikut. Saya jahat juga. Tinggalkan isteri saya dengan anak-anak sekali tinggal 5 hari yang saya ikut. Tapi orang tua-tua kata sayang kat isteri, tinggalkan. Jadi saya ikut orang tua. Sebab tu orang tua-tua kata sayang kat isteri, tinggalkan. Sebab ustaz-ustaz ni banyak anak.
Akak-akak kalau dapat suami soleh, tak susah hati dah. Kalau dia kata ke masjid lah, dia takkan ke expo. Kalau dia kata dia pergi ke expo lah, dia takkan pergi ke tempat lain. Inilah nama dia kebahagiaan. Suami soleh, isteri soleh itu apa? Kalau dia sayang, dia jaga betul-betul. Kalau dia benci, dia takkan campak, dia takkan tumbuk, dia takkan pengajar. Kalau dia sayang, dia pegang isteri dia elok-elok. Kalau kasih sayang dia sudah hilang, dia lepaskan elok-elok. Ini tandanya soleh. Baik, nombor 2. Yang membawa kebahagiaan pada kita ialah rumah yang bagus. Tuan-tuan, untung tuan-tuan duduk di Singapura, rumah bersih. Bersih. Persekitaran bersih. Conteng-conteng tak ada, sampah-sampah tersusun dengan baik. Nabi sebut dalam hadis, tanda-tanda bahagia ialah rumah tu cantik, rumah tu bersih, rumah ni lapang. Walaupun kecil tetapi lapang, masuk masa tenang. Akak-akak, jagalah rumah akak-akak. Abang-abang benalah satu rumah yang akak-akak dan abang-abang masuk. Abang-abang lintas gunung ilaiha. Abang masa tenang dalam rumah. Nak masa tenang bubuh aircon ke? Tak. Banyak-banyak aircon nanti bil tinggi. Rasa tenang bila tengok isteri rasa lapang, tengok anak-anak rasa lapang. Rumah bersih, jaga bersih, tilam bersih, pinggang bersih, bilik air bersih, itu lapang. Ada perempuan yang masuk buat sarung cushion dah 6 tahun tak basuh. Geli kita duduk. Gelah ni tuan-tuan, sumbing semua boleh. Pecah badan. Dia jamu kita pun tak tahu belah mana lah. Aku nak minum belah sini pun sopik, belah sana sopik. Lah aku tangkai benda itu. Terus apa yang ke situ? Saya memang kegemaran saya nikah lagi. Nak minum ke mana lagi tuan-tuan? Tak guna sabar ni gelah ni. Tapi masih lagi disimpan. Tak apa sebab tak. Ada orang yang saya jumpa tuan-tuan, kegemaran dia menyimpan beg plastik. Penuh beg plastik dia gulung. Ada yang suka simpan bateri. Bateri tersyulat tu everyday semua. Lepas pakai dia susun. Apa kejar tu? Dia susun. Saya tanya abang, kenapa susun abang? Saja cantik. Cantik di mana? Saya tak boleh bergaduh lebih ni dia sejak dia. Banyak benda yang tak faedah kita simpan sebab tu kita rasa boring balik rumah. Kenapa kita boring balik rumah? Sebab tidak ada penambah baikan. Bukan pembesaran. Rumah tuan-tuan nak besar, kalau tidak nak naik ke langit boleh lah. Umpah lah. Saya cakap banyak kali lah, akak-akak, cadar katil tu kalau boleh seminggu 2 kali. Apa ustaz? Sentuh kita pun tidak. Dia tak sentuh akak sebab akak tak ubah cadar, dengan akak-akak pun tak ubah. Cuba akak ubah penampilan akak. Pakai tinju di rumah 4 inci. Celak sini, subhanallah. Kejut dia. Balik masuk dalam bilik pula, subhanallah, katil, tilam semua. Sudah. Tuan-tuan, budak-budak kita, anak-anak kita, ni nama dia piring. Okey. Ini namanya biskut. Ini nama biskut. Piring ni cantik, jarang pakai, disimpan dalam kabinet. Cantik sangat dalam almari cermin. Anak kita tak akan makan biskut ni, dia tengok. Padahal biskut tu di dalam bekas. Tak nampak, tak makan pun. Satu hari tetamu datang, kita ambil biskut dalam barang, dalam bekas, kita taruhkan dalam pinggan piring yang cantik. Jamu kepada tetamu, jemputlah makan. Anak akan datang. Anak kecil umur 4-5 akan datang. Dia tepuk mak dia. Mak biskut. Kamu ni ambil kat dapur mak ni. Dia bukan nak biskut. Dia rasa tertarik sebab biskut itu diletakkan dalam satu pinggan yang cantik, yang selama
saling cermin. Tu. Dia duk tengok dia bila boleh makan pinggan, bila boleh guna pinggan. Satu hari tetamu dia datang. Mak dia buburkan biskut. Nah, di situ dah dia minta mak lah. Tu, mak yang tu. Ambil kat dapur lah. Mak yang tu. Dia bukan mak yang tu. Dia nak rasa apa rasa bubur biskut dalam pinggan. Sebab itu tuan-tuan, bubur cadar cantik-cantik datanglah suami. Ini cadarnya ya Allah ni katik tuan-tuan. Cadar di tengah dia dah tak ada colour. Bawah ni dia ada colour ni. Yang cantik-cantik disimpan dalam almari. Yang beli dekat Melaka, beli dekat JB disimpan dalam kabinet. Tiba-tiba Kak Leha sebenar Ramadan ni pasang cadar bawah. Berbunga berombol lagi. Sudah tak puasa minggu depan. Yang faham sudah. Dari dulu lah bila rumah bagi cantik. Yang mana barang yang dah tak pakai buang. Yang mana benda yang menyemak tak payah beli. Ini asal shopping beli, tak tahu letak tu ni. Ubahlah hari ni cat warna ini, bulan depan cat warna ni pula. Lama-lama tuan-tuan, anak suka duduk, suami suka duduk, isteri suka tinggal. Dia takkan keluar lagi sebab rumah dia itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Perangai ni perangai siapa? Perangai ni orang Arab punya perangai. Orang Arab mereka akan membazir dalam bulan Ramadan. Apa makna membazir? Apa yang ada di rumah ni tuan-tuan, dia bagi pada orang. Ada dia kata membazir, tapi bukan membazir. Yang nak jadi senang siapa? Orang Siam, orang petani yang duduk di Mekah. Mereka akan dapat perabot daripada orang Arab. Mereka akan dapat baju jubah orang Arab yang cantik-cantik. Sebab tiap-tiap kali Ramadan, mereka akan hias rumah mereka cantik-cantik. Ini panggil orang Arab. Jadi tuan-tuan kalau nak dapat perabot yang cantik, pergi dulu seorang di Mekah. Dia pergi hantar rumah orang petani dan bukit tu, baju yang bagus, perabot yang bagus. Orang petani yang duduk atas bukit ikut tuan-tuan perabot oleh rumah. Oi. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan bagi mereka ialah bulan dengan kekasih yang saya sebutkan semalam di masjid Al-Muttaqin semalam. Mereka nak kahwin dengan Ramadan, nak enjoy dengan Ramadan. Rumah mereka hias. Orang kita pula lain. Kita hiaskan rumah bila nak raya. Nak raya kita mula berhias. Orang lain, orang mereka tidak. Mereka berhias bila nak puasa. Itu kan kita ubah kedudukan kita tu. Nak puasa kita bagi seronok, masjid bagi cantik supaya orang suka beribadat di bulan Ramadan. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi sebut kebahagiaan itu datang bila dapat kenderaan yang bagus. Saya tak tahu lah sistem negara tuan-tuan ni, saya tak nampak pun kereta buruk kat Singapura. Tak nampak pun kereta cabut, tak nampak. Biasa di tempat saya tuan-tuan, jalan. Kaya potong kereta. Kaya siapa? Lama-lama sangat dia cakap, kaya aku pun kereta. Kereta ya Allah, saya naik kereta kawan saya duduk kat belakang. Bila saya duduk belakang, saya tekan tempat letak kaki tu, lantai. Apa yang lu ni? Saya membuka pelapis getah dia, sudah nampak jalan. Saya duduk pelan-pelan. Dia jadi pelestur. Baru saya tahu mula-mula saya duduk serentak je. Bila dia rasa lembik apa saya buka tu, saya duduk ngangkang dengan kereta. Buat yang aku terlupa lah putih kaki ni. Yang ni yang rosak tengah jalan, brek mati lah, lampu jalan sebelah. Kita ingat motosikal, kita pun potong dengan kereta, masuk balik kita. Sebab lampu dia sebelah dia. Ini yang Nabi sebut. Keselesaan itu datang bila kereta kamu bagus. Sistem ni tuan-tuan, ni Nabi sebut ni nama dia sistem sosial. Bagaimana nak jadi masyarakat tu baik. Berapa tahun bas boleh berjalan tengah jalan. Ini bas zaman Piramli, mengorak masa-masa mana. Kita tengok cerita. Dalam air ku terbayang
ban. Baru-baru lagi kan. Zaman tahun 65 tu masa-masa mana? Dah 50 tahun baru ada lagi nak. Bila rosak dia buat keluar cushion tu boleh angkat samping pula. Bila rosak dia salor dia dalam belakang ban. Yang mak rempit dia laju, wow, tengok ban tu, oi, ini namanya brake, oh, jadi payah. Nak start susah, duit banyak belanja untuk repair. Kadang-kadang repair kereta lebih banyak daripada kita makan. Yang rosak, yang dia rosak. Ya, rosak. Itu yang isteri dia komplain. Itulah abang. Saya cakap beli kereta baru, abang nak beli kereta second hand. Tak, third hand ke second hand? Kamu ni yang bising. Aku tak dengar ni kita suami. Tak bising apa duit dia makan lebih banyak daripada kita anak-anak makan abang. Yang itu rosak brake, yang ini rosak apa lagi tak tahu lah. Rosak tak penting, kata isteri. Suami dia cakap, sebab rosak tak berhenti lah aku beli kereta ni. Kereta lain kalau rosak berhenti. Yang dah faham. Kereta kita rosak tak berhenti, jalan terus. Yang mana yang blur pun tak. Rosak tak berhenti, maknanya tak berhenti jalan. Kereta dia rosak, sadai, kontrol hari ni. Baik, jadi tuan-tuan, kita buat 3 bulan. Kalau kereta tak ada, kalau kenderaan tak ada, kereta api bagus, bas bagus, teksi bagus, elok. Kalau kita ikut sistem ni tuan-tuan, jadi baik. Ya, jadi baik sistem pengangkutan penting. Daripada teksi, daripada kereta bang, daripada motosikal. Cantik dia tuan-tuan, perumahan yang baik. Jadi dalam benda ni nak jadi masyarakat bahagia, rumah tangga bahagia ni, nombor satu yang kena bangunkan ialah insan, manusia. Lepas itu barulah dibangunkan kepada dia rumahnya. Lepas itu barulah persekitarannya. Ini sosial, sistem yang Nabi, yang Islam ajar kepada kita. Banyak orang cuma membawakan sistem, tapi tak membawa budaya melahirkan insan. Kalau nak bercakap soal bahagia, manusia itu dulu dibentuk. Manusia dibentuk. Cara nak hidup, cara nak jalan, cara nak berpakaian, cara nak naik bas, cara nak guna pengangkutan, cara nak kahwin, cara nak rumah, dah ajar. Barulah pengangkutan, barulah rumah itu akan dinikmati. Kalau tidak tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita sibuk membela pembangunan, tapi kita terlupa pembangunan insan. Itu yang dapat masjid diconteng, dapat tanah diconteng, dapat kereta api diconteng. Tuan-tuan, negara tuan-tuan dah ikut benda ini. Pembangunan insan, buat sistem, pembangunan kenderaan, pembangunan rumah selamat. Conteng kereta api tangkap, buat Australia tangkap, masuk dia ke dia. Lama-lama orang akan menghargai apa benda. Jadi bahagialah kita. Elok belaka, tak ada makan chewing gum ni, duduk-duduk atas teksi, atas bak, melekat punggung. Cepat tetap chewing gum lah. Ini budaya manusia dulu kita bentuk. Cantik tuan-tuan. Kita tuan-tuan, ada orang mengatakan kami Islam, tapi cara hidup jauh daripada Islam. Ada orang kata kami tidak Islam, tapi dia tiru sebiji daripada Islam. Ini sebab itu Islam bukan setakat label, Islam bukan setakat kata-kata, Islam itu kena amal. Saya kalau pergi negara-negara lain, saya takut tuan-tuan nak menyandar kat dinding, sebab mereka kecil dekat dinding. Jangan harap tuan-tuan duduk menyandar kat dinding, tunggu isteri beli Kristen. Menyandar tunggu isteri, perempuan milik kayaknya sekejap-sekejap, sudah lama. Belaka kita boring tunggu. Pasal tu mana bau. Malu tu tak pergi negara tu, sebab tu orang jemput. Pergi negara balik kat Islam.
dia makin jauh dari Islam, dengan tanda kotornya, dengan keretanya kotor, pengangkutan teruk, rumah teruk. Tiba-tiba kita kata kami adalah Islam, negara Islam. Jangan cakap lagi tuan-tuan. Islam kalau kamu cakap, siapa pun boleh cakap. Dia mesti dipraktikkan dengan amalan, bukti Islam. Yang keempat, Nabi kata apa? Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan, dan kesenangan yang terbaik dalam dunia adalah perempuan yang solehah. Nabi sebut dunia ini tempat yang senang, tempat cantik. Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling baik dalam dunia al-mar'atu solehah, perempuan yang solehah. Sampai Nabi kata mana-mana isteri yang meninggal dalam keadaan suami redha dengan dia, isteri ini masuk syurga. Bila isteri dia meninggal, suami kata, ya Allah, isteri aku ni baik sangat, isteri aku ni sangat soleh, ya Allah, aku redha dengan dia, ya Allah, syurga. Memang redha lah Ustaz, nak kahwin lain. Ini bukan masalah nak kahwin lain Kak Nam. Masalah dia sepanjang Kak Nam kahwin dengan Abang Bidin, memang Abang Bidin tak ada komplain pasal Kak Nam. Sebab Kak Nam terlalu baik, Kak Nam terlalu solehah, Kak Nam ahli syurga. Sebab itu saya katakan selalu kepada tuan-tuan, orang perempuan paling senang masuk syurga. Cukuplah jadi isteri solehah, syurga dah tempat. Orang perempuan tak payah datang masjid, tak apa. Orang perempuan tak payah jadi imam, orang perempuan tak payah naik atas mimbar, tak payah. Orang perempuan tak payah sibuk azan, tak payah sibuk. Untuk bila sakit perut tak ada azan, tak beda azannya. Tak payah, boleh diam, tak payah. Perang, tak wajib cari makan, tak wajib, itu tanggungjawab suami. Nah, itu macam mana tak beda nak masuk syurga? Jadi solehah. Paling senang. Kami nak masuk syurga ni kena berjuang. Saya ni tuan-tuan, yang isteri saya tanya ni, bila abang nak rehat ni, ceramah ni? Bila saya mati, saya rehat. Nanti dalam kubur saya rehat, saya tak ceramah. Saya tenang-tenang dalam kubur, mudah-mudahan, amin. Selagi mana hidup ni, kena buat kerja, nak cari pahala. Orang lelaki nak cari syurga, kena jaga negara, jaga orang perempuan. Orang perempuan tak payah, tak wajib pun orang perempuan jadi asyik, tak wajib. Kalau dia nak jadi itu pula, nak jadi polis, orang perempuan tak wajib pun. Tapi lelaki wajib mempertahankan negara. Tapi orang perempuan nak dapat masuk syurga, Tuhan ganti ikut lain. Jadilah isteri solehah. Tak wajib perempuan sembahyang Jumaat. Tak payah makcik-makcik sibuk waktu teguh Jumaat. Kami pun nak sembahyang Jumaat, sembahyang rumah dalam masjid. Masjid kami dah sempit, orang perempuan datang lagi menyempit. Habis tu sikitlah pahala kita orang. Tak ada makcik jaga suami makcik, jaga anak-anak makcik, makcik boleh masuk syurga. Sembahyang pun kena dengan makcik. Okey Ustaz, tadi Ustaz kata kalau jadi isteri solehah masuk syurga kan? Ya. Macam mana makcik nak jadi isteri solehah? Makcik pun tak kahwin. Kenapa tak kahwin? Dalam masjid ni makcik ramai hujang. Ramai hujang. Sebab tu kita orang perempuan boleh menghina, tapi bukan makcik yang menghina. Jumpa Ustaz Harun Al-Rashid, minta dia kahwin. Ustaz Harun yang jemaah yang selalu pakai baju putih, kan lekat baju biru, dah kahwin tu belum? Oh dulu dia tak beda. Dia nak kahwin tak? Kenapa tak beda? Saya kalau ada nak kahwin, tak beda boleh je. Untuk tak beda ke nak tak beda? Tak beda lah. Itulah cara dia. Ustaz Harun pergilah membina muda tadi. Abang Lut apalah nak dengan saya ni, tak payah. Kalau ada orang nak, siapa yang nak dengan saya? Tak beda. Tak beda. Betul ke dia nak?
cukup. Nanti saya bagi jawapan. Dan Ustaz Harun jangan lagi tanya Abang Dut. Macam mana Abang Dut? Nak ke? Jangan tanya dah. Sekali saja tanya. Kalau Abang Dut nak, dia cakap, okey Ustaz Harun, saya terimalah. Bila saya boleh minat, tak boleh dah. Jangan lepas tu pergi tanya lagi Abang Dut. Abang Dut dah, macam mana yang saya tanya apa tu? Dia akan menjatuhkan maruah, tak boleh dah. Itu caranya. Sekali dia tanya, Abang Dut, kalau Abang Dut nak, saya boleh uruskan dengan Kak Beda. Kak Beda pun sekarang apa-apa elok sangat tu. Sekali je. Jangan tuan-tuan tanya lagi, macam mana Abang Dut? Macam mana Abang Dut? Nanti Abang Dut akan cakap dekat Abang Dek, Abang Dut cakap, Beda tu nak kat aku, tak layan. Apa tanya aku? Akhirnya Kak Beda datang ke masjid tak? Duduk di rumah. Aku tak campur dah sebab malu orang kata. Itu maksud laki-laki dipinang perempuan. Bukan maknanya perempuan bawa tepak sini ajak kami membina Abang Dut kepada kami. Itu bukan cara dia. Okey Ustaz. Tadi Ustaz kata macam makcik kan. Macam akak kan jadi perempuan yang solehah boleh masuk syurga. Kemudian makcik cakap makcik belum kahwin kan. Jadi Ustaz kata pergilah kahwin. Okey, soalan ni, tak ada siapa nak dekat saya. Macam mana saya nak jadi isteri solehah? Ya Allah, lagi senang akak masuk syurga. Sebab akak tak perlu jaga anak, tak perlu jaga suami. Akak jaga diri akak bagi solehah. Lagi senang masuk syurga. Tak, lagi senang. Kalau akak kahwin, akak kena jaga suami. Akak boleh tahan dengan suami. Berdengkornya, kipas angin tak payah switch on, tak payah on. Dengkor je, dengkor sendiri bukan. Sekarang akak tak payah nak fikir dengkoran suami, darah suami. Akak tak payah layan suami. Akak letih masak kuih, suami panggil kata tidak. Akak duk buatkan anak, hayunkan anak, suami panggil cepat tidur, malam besok ni, malam Jumaat. Sekarang akak tak payah layan apa, akak lagi senang masuk syurga. Oh, kalau begitu Ustaz, saya umur 19 tahun. Saya pula 20 tahun Ustaz. Saya 29 tahun. Kalau begitu kita orang tak nak kahwin lah Ustaz. Waktu kita kahwin kan jadi masalah. Nabi cakap, berkahwin lagi baik daripada tidak berkahwin. Pergilah berkahwin kerana ada barakah. Tadi Ustaz kata, tak kahwin lagi senang masuk syurga. Makcik dia dah salah faham. Saya cakap makcik tak ada jodoh. Pergi Minang sana orang tolak, pergi Minang sini orang tak nak. Makcik kekalkanlah bujang. Itu tak ada jodoh. Yang 19, yang 18, yang 29 ni mereka muda lagi. Harapan untuk dapat jodoh cerah. Dia akan kahwin. Faham makcik? Faham. Sebab itu tuan-tuan, dia sudah terangkan betul-betul company. Nanti Ustaz boleh pula Ustaz Kazim kata tak kahwin lagi bagus dari kahwin. Bacalah sampai habis. Ini baca sikit-sikit masalah lah. Baik, nombor 5. Jadikan rumah sebagai tempat solat yang paling baik. Hadis daripada Abdullah bin Suwaid Al-Ansari, daripada mak saudaranya Ummu Humaid, isteri Abu Humaid As-Sa'adi berkata, dia pernah datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bersolat denganmu. Baginda berkata, aku mengetahui bahawa kamu ingin bersolat bersamaku. Namun solatmu di bilikmu lebih baik daripada solat di ruang rumahmu. Solatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada solatmu di masjid kaummu. Dan solatmu di masjid kaummu lebih baik daripada solatmu di masjidku ini. Lalu dibangunkan untuknya sebuah tempat solat di sudut rumahnya yang paling gelap. Dia solat di sana sehinggalah dia meninggal dunia. Baik, tuan-tuan, nombor 1, apa kita kena buat? Nombor 1, kalau boleh akak-akak sediakan satu tempat, satu ruang dalam rumah kita untuk ruang solat. Cuba tuan-tuan tengok betapa jauhnya kita dengan solat. Ruang television, ruang menonton ada satu ruangan khas. Tapi ruangan solat, berapa banyak rumah yang buat.
Dia beli set teater untuk TV dia dengan speaker dia, dengan sistem dia, benda tu dentang. Dia hampakannya pula kapet, diletakkan pula sofa cushion yang mahal-mahal. Diletakkan pula hantaran, diletakkan pula kecantikan hiasan. Untuk apa? Nak tengok TV. Untuk ruang solat, di mana dia nak sembahyang? Untuk Tuhan. Tak ada bilik, tak ada ruang untuk solat. Sembahyang untuk apa? Betapa jauhnya kita solat dengan televisyen. Sepatutnya ruangan solat itu yang paling terbaik saja. Sebab tu orang Islam buat masjid cantik-cantik. Tunjuk pada orang bukan Islam, rumah kami adalah rumah yang paling hebat. Nama dia rumah Allah. Tanda-tanda kebinasaan orang Islam bila berlumba-lumba membina rumah sendiri mengalahkan rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya takut. Saya nak pergi umrah ni, nak bawa 4 habis orang bulan 12. Dalam hati saya, lah saya pergi umrah bulan berapa kali itu? Bulan 1 ke bulan 2? Tuan-tuan, ni bulan 12 saya nak bawa 4 habis orang. Dalam hati saya berkata-kata, nanti anak-anak murid saya ni bila sampai di Mekah, mana dulu yang mereka nak tengok? Kaabah ataupun Menara Jannah? Berapa ramai tuan-tuan sekarang dah tak tengok Kaabah, sekarang tengok Menara Jannah? Takut tuan-tuan sekarang. Sebab Menara Jannah lebih hebat gapnya daripada Kaabah. Bukannya susah tuan-tuan nak mengalihkan pandangan. Dulu orang pergi buka, salah satunya nak tengok Kaabah, menitik-nitik air matanya. Tengok Allah, subhanallah, tengok Kaabah. Sekarang subhanallah, tinggi gila jam ni ada langit dah terang. Sebab tu Nabi kata itu pertanda-pertanda kiamat. Bila dibangunkan betul-betul yang lebih gah daripada Masjidil Haram dan Kaabah. Sekarang sudah betul-betul berlaku. Sudah betul-betul berlaku. Bila kita baca Yasin, bila kita baca Yasin depan masjid, depan dalam masjid di Mekah, kita baca Yasin, Yasin wal Quranul Hakim, 3-4 orang kita baca. Datang polis dia, datang tok syekh, yalla yalla yalla, roh yalla yalla. Dia marah kita baca Yasin sebab dia kata bidah. Satu hari saya tunjuk dekat dia, Syekh, tu bidah ke tidak? Kami dalam masjid ni masih baca Yasin. Yasin ni kami tak buat sendiri, tak. Quran turunkan, Allah turunkan. Tuhan tu hang dengar benda tu lagi besar, lagi mulia ni, tu tak bina apa? Bapak bina. Ini penyakit. Apa dia bina? Saya nak cakap kepada tuan-tuan, salah satu bid'ah ialah membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Ulang balik. Apa dia bid'ah? Membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Itu bid'ah. Bid'ah ni macam-macam. Macam-macam sebab jadi bid'ah. Salah satunya apa? Membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Itu namanya bid'ah. Baik, yang kedua, apa maksud hadis ini? Ada orang Melayu faham, dia kata orang perempuan jangan pergi masjid. Sebab Nabi sebut sembahyang di beranda rumah lebih bagus bagi perempuan daripada sembahyang dalam masjid. Sembahyang di ruang tamu dia lebih bagus daripada sembahyang dalam beranda. Dan sembahyang dalam biliknya sendiri lebih bagus daripada dia sembahyang dalam ruang tamu. Maka ada satu perempuan bertekak dengan saya 5 tahun dulu bila saya buat sekolah. Bila saya buat sekolah, saya buat surau. Adik dia belajar di sekolah saya. Umur adik dia dah 60 tahun. Bapak dia 65 tahun. Dia kata, Ustaz, adik saya tu dah pindah daripada rumah dia, dah duduk sekolah pondok Ustaz. Saya kata, biarlah masalahnya. Dia nak duduk situ, saya izinkanlah dia duduk. Dia nak sembahyang, dia nak ngaji apa, apa salahnya? Ustaz tahu tak, sembahyang sama perempuan di beranda rumahnya lebih bagus daripada maksud tuan. Dah panas telinga heboh saya ni. Disyarah je dekat saya pula. Akak, memanglah ada hadis macam itu. Ada hadis macam itu. Tapi itu siapa?
Itu sahabat Nabi, perempuan sahabat Nabi, orang alim. Adik akak dia tak alim, ulang. Dia ni sahabat Nabi, alim. Adik akak bukan sahabat, ulang. Kalau dia semayang dalam rumah, ilmu tak ada, apa makna dia semayang? Kenapa orang perempuan datang masjid? Sebab nak dapatkan ilmu. Kerana ada majlis ilmu di masjid, datanglah. Itu lagi afdal. Jangan hanya nampak satu hadis, banyak lagi hadis. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib akak. Kalau adik akak semayang, dia tak tahu mana sunat, mana wajib, dia semayang, batal semayang. Biarlah dia belajar di masjid, biarlah dia belajar di surau, dia dapat ilmu. Dia tak ada suami, suami dia mati, suami dia tak ajar ilmu. Yang kata tak payah keluar daripada rumah, suami dia alim, suami dia dah ajar segala hukum, alim dah perempuan ni, semayang di rumah afdal bagi dia. Sebab dia dah alim. Tapi suami dia tak alim, suami dia meninggal, tak ajar, maka wajib dia keluar untuk menuntut ilmu, baik di mana-mana sekalipun. Yang ketiga, apa kena faham hadis ini dengan satu lagi hadis daripada riwayat Siti Aisyah. Kalau kamu pergi ke masjid, kamu menimbulkan fitnah pada orang, lebih baik semayang di rumah. Itu maksud hadis ini. Jangan tengok cuma satu hadis, dia ada 2 lagi 3 hadis berkaitan. Sebab ada yang pergi ke masjid, perempuan-perempuan yang pakai minyak wangi masuk dalam masjid, yang pakai ketak-ketak datang ke masjid, yang pakai seksi-seksi mes layang di masjid, yang janda-janda dihias, anak-anak dihias, bini orang dihias datang masjid. Sampai kita orang lelaki tak khusyuk nak sembahyang, sampai perempuan lain pun tak khusyuk sembahyang. Cantiknya tuan-tuan, orang Melayu, orang Nusantara ni, orang Nusantara ni, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, cukup cantik. Ulama-ulama dulu-dulu ni pandai lah. Orang perempuan datang sembahyang pakai gelekong. Walaupun tak wajib pakai gelekong, yang wajib menutup aurat. Terpulanglah orang sembahyang, janji kamu tutup aurat. Terpulanglah orang perempuan nak sembahyang macam mana pun pakaian dia, dengan syarat tutup aurat. Tetapi orang kita, ulama-ulama dulu, dia buat gelekong warna putih, kain warna putih, baju warna putih. Apa sebab? Nak menjaga hati orang perempuan yang lain. Dia putih, aku putih. Dia putih, aku putih. Dia putih, aku putih. Maka tak ada siapa sembahyang yang tak khusyuk. Allahu Akbar. Cubalah orang perempuan sembahyang pakai baju warna-warni, rambu-ramba, lagu ci, lagu puluh, segala lagu dia pakai. Bila dia sembahyang, dia diam. Makcik yang di belakang tu, Allahu Akbar, beli di mana? Cantik di mana ni? Ya Allah, sulam-sulam. Rukuk pun dia tengok lagi kan? Sampai Allah dia tengok lagi. Dia rukuk sujud kepala dia tegak lagi tengok. Ya Allah, sulam cantik sulam. Dia Vietnam ke mana? Sebab tu orang dulu dia pandai ulama dia. Dia buat semua warna putih, tak ada siapa terganggu sembahyang. Tapi hari ini ustaz-ustaz kita terlajar pandai. Pasal pakai gelekong putih ni boleh macam-macam colour. Nah, sekarang datang masjid macam-macam warna, macam-macam colour datang masjid. Oh, betul. Jadi beli mana ni? Beli mana? Yang jenis ni yang Nabi kata kalau itu pergi sembahyang di rumah, kamu sembahyang pun tak khusyuk, mesti dia orang tengok aku dia sulam cantik. Ya orang belakang pun tak khusyuk, dia orang cantik dia. Yang orang belakang tak kata, nasib dia pun tak tengok. Tiga-tiga sama. Yang jenis ni lah, tu belum masuk lagi, duk lalu pulang balik. Tu imam tengok tu sembahyang tak khusyuk. Kak Jan duk lalu anak dama lalu boleh pada sembahyang. Tu bila lama tengok.
Kalau datang macam itu menimbulkan fitnah, lebih baik sembahyang di rumah. Tapi angka-angka ibu-ibu yang datang ni tak ada macam itu. Datang kerana nak belajar, datang kerana nak solat berjemaah, datang kerana nak jadi orang yang berilmu. Silakan. Jadi kita kena faham betul hadis ini. Jadi kalau sudah ada ilmu, cukup dah ilmu bila sembahyang di rumah. Dah. Kalau tak cukup ilmu, datanglah belajar. Yang kedua, kalau datang menimbulkan fitnah, duduk diam-diam sembahyang di rumah. Nak datang sembahyang di masjid, mintalah sembahyang dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, kalau datang ke masjid mengganggu orang mengkacau dia, orang mengorak dia, orang mengendak dia, pasal dia cantik, dia lawa, dia masuk bilik air, CCTV rakam. Yang rakam semua tu siap pasal dia sampai orang tak sembahyang sebab nak tengok dia je. Tu imam start motosikal punya lama, tak jadi jalan lagi. Nak tengok selagi mata dia tak keluar lagi, itulah imam tak balik. Kalau macam itu tuan-tuan, pergilah sembahyang siap-siap di rumah. Selamat. Itu maksud hadis ni tuan-tuan. Jadi saya tuliskan tuan-tuan ada 33. Ada 33 yang saya tulis. Satu ruangan, satu bab. Pesanan Rasulullah kepada perempuan dan laki-laki. Itu benda yang saya petik daripada buku saya yang terbaru, Duhai Wanita Permaisuri Hatiku. Jadi abang-abang baca buku ni, lepas baca bagi kat isteri. Dengarlah isi hati kami. Dan kakak pun baca juga buku ni, tengok apa dia yang ditenang daripada seorang suami. Pun saya sebutkan tu ada 10 tajuk, 10 bab dalam buku saya ini. Selain daripada buku saya yang juga terbaru sempena dengan Ramadan, Ajarkan Aku Berpuasa. Yang ini saya ceritakan hukum-hukum dan doa-doa amalan sepanjang bulan Ramadan dan menjawab persoalan tuan-tuan yang kecil-kecil yang tak selesai-selesai. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini menyelesaikan masalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mendapatkan buku ini beserta dengan produk-produk lain daripada Irham, termasuklah t-shirt daripada Ustaz Kazim. Bukan saya buat. T-shirt itu adalah kata-kata saya yang dipetik dan dijadikan sebagai t-shirt dakwah jalanan. Macam tadi lah t-shirt sebut, 2 orang ahli planner tadi membacakan satu ayat pun tak dikira sebagai satu dakwah. Mudah-mudahan tuan pakai baju-baju yang baik-baik daripada pakai baju gambar Manchester United yang ada gambar hantu setan tu. Baik tuan pakai satu benda yang orang baca nampak berbaktilah dalam hidup sebelum meninggal lah. Jadi petik daripada buku saya cuk-cuk, buku cuk-cuk. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja kita sudahi pada ceramah ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nururi a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma batil shamlahum wa farrij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zilzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbaril muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya munzil as-sahab wa ya hazim al-ahzab yazidhum wa sunna 'alaihim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minta maaf kita terkasar bahasa. Assalamualaikum